Pada satu hari, di tengah-tengah bandar yang sangat indah, ada sebuah muzium yang sudah berusia 100 tahun lamanya. Kesemua binaan muzium tersebut diperbuat daripada papan kayu, baik dari segi lantainya, dari segi tiang dan juga dinding. Antara tarikan utama di muzium tersebut adalah sebuah patung ukiran kayu yang sangat besar dan cantik. Pelancong datang dari seluruh dunia hanya untuk menyaksikan keindahan patung tersebut. Siapa sahaja yang melihat patung tersebut pasti akan terpegun dan kagum dengan kecantikan dan kekemasan ukiran pada patung kayu itu. Pada satu malam, salah sebuah papan kayu di lantai mula berbual dengan patung kayu itu. "Wahai si patung kayu, kita berdua berasal dari kampung yang sama. Kita ditebang dari hutan yang sama. Kita diangkut ke dalam lori yang sama. Dan kita dibawa ke pengukir yang sama. Tetapi, kenapa manusia bersusah payah datang dari seluruh pelosok dunia hanya untuk memijak saya, sedangkan mereka mengagumi dan memuji kamu sangat-sangat? Ini sangat tidak adil." Si patung kayu itu pun menjawab, "Kamu ingat tak sewaktu kita berada di dalam bengkel kayu suatu ketika dahulu? Kamu ingat tak si pengukir itu memilih untuk mengukir kamu terlebih dahulu? Dia menggunakan alat-alat pengikis kayu untuk menjadikan kamu sesuatu yang cantik dan luar biasa. Tetapi, kamu melawan. Kamu mula merekah dan hancur sedikit demi sedikit. Mestilah saya ingat," kata papan lantai itu. "Saya benci pengukir itu. Tergamak dia guna alat-alat tajam tu dekat badan saya. Sakit sangat-sangat, tahu tak?" "Betul. Disebabkan kamu tidak dapat menahan kesakitan tu, maka si pengukir tu pun berputus asa dengan kamu. Dan dia mula mengambil saya untuk diukir. Saya tahu kalau saya nak jadi sesuatu yang istimewa, luar biasa dan cantik, saya mesti terima segala kesakitan yang bakal datang. Jadi, saya tidak melawan dan saya terima segala kesakitan alat-alat tajam yang digunakan oleh si pengukir itu untuk menjadikan saya sesuatu yang hebat. Wahai sahabatku, dalam hidup ni semua ada harganya. Disebabkan kamu berputus asa di pertengahan jalan, kamu tidak boleh menyalahkan sesiapa yang memijak kamu sekarang." Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Perasan tak, ramai orang yang apabila ditimpa masalah, ujian dan dugaan dalam hidup mereka, mereka mengeluh, mengalah dan putus asa dengan kehidupan. Sebenarnya, kehidupan kita ni ibarat si pengukir. Ia gunakan alat-alat tajam seperti masalah, dugaan, cubaan, cabaran dalam hidup ni untuk menjadikan diri kita insan yang lebih hebat dan luar biasa. Seandainya kita hadapi segala ujian tu dengan penuh kesabaran, insya-Allah kita bakal menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi malangnya, ramai orang yang berputus asa dan tidak tahu bagaimana untuk mencari jalan penyelesaian. Tahu tak kenapa kita diberikan ujian dan cabaran dalam hidup kita sebenarnya? Kita sebagai umat Islam, kita beriman dengan Al-Quran, betul? Dan Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang bermaksud, "Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, 'Kami beriman,' sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan?" So sekarang dah faham kan kenapa kita diberi ujian dan cabaran dalam hidup ni? Semuanya untuk meningkatkan lagi darjat dan kedudukan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudahnya beginilah. Cuba bayangkan kalau kita belajar, tapi tak ada peperiksaan, tak ada exam, tak ada ujian. Jadi macam mana nak menilai siapa yang paling baik di antara yang terbaik? Jadi sebab itulah dalam hidup kita ni kita diberikan ujian dan cabaran untuk menentukan siapa yang layak untuk ke syurga dan siapa yang akan menempa ke neraka. So, saya doakan semoga anda dipermudahkan, diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menempuhi segala cabaran dan dugaan dalam hidup anda. Pilihan di tangan kita, nak menjadi seperti si patung kayu yang menerima segala kesakitan dan kesusahan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa dan istimewa, atau kita nak menjadi seperti si papan lantai yang mengeluh, mengalah, berputus asa di pertengahan jalan dan menjadi sesuatu yang kurang bernilai di mata manusia. Faham ke faham?